Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Syaira binti Haji Seri, memegang nombor matrik BA 19161073. Hari ini saya akan membentangkan My State 10 atau My Local State Sabah 2019, iaitu di daerah Tuaran Sabah. Untuk pengenalan, My Local State Tuaran Sabah 2019 merupakan penerbitan statistik ekonomi dan sosial yang komprehensif di peringkat daerah, yang mana ia meliputi 20 bidang, iaitu perumahan, guna tenaga, pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, penerbitan ini disusun berdasarkan garis panduan daripada Handbook on Social Indicator yang diterbitkan oleh United Nations Statistics Division. Bahkan, statistik daripada penerbitan ini merupakan maklumat yang penting yang digunakan oleh agensi kerajaan sebagai input dalam perancangan dan pemantauan pelan pembangunan negara. Statistik ini juga penting kepada sektor swasta, ahli akademik dan juga individu sebagai input dan rujukan asas dalam mengukur kesejahteraan sosial serta pencapaian ekonomi di peringkat nasional, daerah dan juga negeri. Oleh itu, di sini saya akan melakukan satu analisis kualiti kehidupan dengan melihat kepada indikator sosial, iaitu internet dan media sosial yang ada di daerah Tuaran Sabah. Sebelum kita masuk kepada hasil analisis saya, eloklah kalau kita mengetahui apa itu kualiti hidup. Di sini saya mengemukakan 3 pendapat yang berbeza. Pertama, menurut daripada Legledge and Hunt 1997 mengatakan bahawa kualiti hidup atau quality of life merupakan jangka waktu deskriptif yang merujuk kepada emosi manusia, sosial dan fizikal yang sihat dan keupayaan mereka berfungsi dengan tugas biasa dalam kehidupan. Seterusnya, daripada World Health Organization 1993 mengatakan bahawa kualiti hidup didefinisikan sebagai tanggapan individu mengenai posisi kehidupan mereka dalam konteks budaya dan sistem di mana ia berhubung rapat dengan matlamat, jangkaan, tahap dan beban. Dan yang terakhir, daripada Bigelow et al. 1982 mengatakan bahawa kualiti hidup ialah titik pemisah di mana ia menyatukan semua faktor dalam kehidupan, yang mana kita akan mendapati bahawa terdapat kekurangan dan kelebihan dalam keinginan dan kepuasan. Okey, di sini saya mengemukakan teori medonisasi, yang mana teori medonisasi ini saya kaitkan dengan hasil analisis saya. Okey, seperti yang kita ketahui, teori medonisasi digunakan untuk menerangkan suatu proses yang membabitkan komuniti atau masyarakat dalam pembangunan kemodenan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan mengenai perubahan terhadap masyarakat di daerah Tuaran akibat daripada perubahan teknologi yang begitu cepat dan pantas. Selain itu juga, teori medonisasi ini diguna pakai untuk menjelaskan mengenai perubahan kebolehcapaian internet dan media sosial di Tuaran, yang mana masyarakat masih menetap di satu bandar yang kecil. Sebab mengapa saya mengaitkan hasil analisis saya dengan teori medonisasi ini? Kerana jika kita lihat statistik ini, ia menunjukkan peningkatan dari segi langganan internet di rumah, penggunaan telefon bimbit dan juga siaran TV berbayar. Peningkatan statistik dari tahun 2014 hingga ke tahun 2019 dapat saya simpulkan yang kemungkinan besar masyarakat yang tinggal di daerah Tuaran ini mengalami perubahan hidup, yang mana perubahan hidup mereka menjadi semakin baik. Kerana apa? Kerana mereka mampu memenuhi kehendak mereka dari segi mereka melanggan internet di rumah dan juga siaran TV berbayar. Siaran TV berbayar ini kemungkinan besar seperti Astro, saya rasa. Merujuk kepada kebolehcapaian internet dan media sosial di daerah Tuaran, seperti yang diketahui, keperluan internet dan media sosial ini sebahagian daripada kesejahteraan
sosial mengikut pada era pemodenan ini. Ini menurut Fadil 2003. Hal ini menunjukkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah tuaran yang semakin meningkat walaupun ia bergerak secara perlahan. Di sini kalau kita lihat pada tahun 2019, hanya 75.5% masyarakat yang mempunyai langganan internet di rumah dan 72.4% yang mempunyai siaran TV berbayar. Oleh itu, saya dapat simpulkan lagi di sini yang kualiti hidup masyarakat di daerah tersebut pada tahun tersebut mengalami perubahan ke arah yang semakin baik walaupun dalam situasi yang perlahan. Namun, tidak dinafikan juga masih terdapat masalah dalam mencapai rangkaian internet ini, lebih-lebih lagi di sesetengah kawasan pedalaman. Seperti yang kita ketahui, masalah rangkaian internet ini tidak asing lagi, bukan sahaja di Sabah, bahkan sesetengah tempat di Semenanjung Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, kurang 20% kawasan luar bandar berdepan masalah capaian internet lemah atau berstatus merah di seluruh negara. Beliau juga mengatakan masalah internet di pedalaman ini berlaku disebabkan oleh keadaan di kawasan pedalaman yang kurang baik dan sukar untuk mendirikan tiang-tiang jalur lebar. Jika kita lihat kembali pada statistik ini, tapi kali ini kita fokuskan dengan bilangan pusat internet di desa pada tahun 2017, tahun 2018 dan juga tahun 2019, yang mana statistik menunjukkan belum ada pusat internet yang didirikan di kawasan desa di daerah tuaran Sabah. Di sini saya dapat katakan yang kemungkinan besar lagi sebilangan masyarakat yang tinggal di daerah tuaran, lebih-lebih lagi di kawasan desa yang mana ia jauh dari bandar tuaran ini, kemungkinan besar mereka mengalami masalah internet ataupun mereka tidak mempunyai rangkaian internet sama sekali. Oleh itu, di sini saya telah mengemukakan beberapa langkah yang diberikan oleh kerajaan untuk menangani masalah kebolehcapaian internet di kawasan pedalaman, terutama di daerah tuaran inilah. MCMC telah mengambil beberapa tindakan untuk menangani masalah internet di daerah tuaran ini, iaitu di kawasan Kiulu Tuaran, yang mana MCMC mengambil tindakan dengan memperluaskan liputan 4G, yang mana mereka sedang dilaksanakan di 6 lokasi utama, iaitu di Puka, di Lokup, Mantop, Kitapol, Kampung Sinorut dan yang terakhir Kampung Gonipis, yang mana ia beserta dengan gentian optik di setiap menara. Usaha ini berjaya direalisasikan hasil kerjasama yang diberikan oleh Ahli Parlimen Tuaran yang berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Modius Tangau. Selain itu, kerajaan juga mengambil inisiatif dengan mewujudkan Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, yang mana jendela ini telah dibangunkan secara kolektif oleh pemain industri dan pihak kerajaan melalui sesi makmal infrastruktur digital negara yang dianjurkan oleh MCMC juga, yang mana ia bagi mempertingkatkan tahap kesaling hubungan dan kualiti pengalaman perkhidmatan komunikasi di seluruh negara. Jendela ini juga akan memperluaskan liputan dan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar melalui inisiatif-inisiatif yang telah dikenal pasti serta mempersiapkan negara ke arah teknologi 5G. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan, rangkaian internet ini merupakan satu keperluan, lebih-lebih lagi pada era pemodenan kini. Ia bukan sahaja penting bagi masyarakat yang tinggal di bandar, bahkan juga masyarakat yang tinggal di luar bandar seperti masyarakat yang tinggal di daerah tuaran ini. Bahkan, langkah kerajaan untuk menambah baik rangkaian dan kebolehcapaian internet di tuaran telah menunjukkan kualiti hidup masyarakat di daerah tersebut semakin baik.
Ini merupakan beberapa rujukan tambahan yang saya gunakan untuk menghasilkan analisis ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.